Sebab ada setengah pada kita seolahnya kalau tak dapat masuk raudah, aib. Di kalangan kita ada yang kalau tak boleh masuk raudah, sedih, rasa macam tak sempurna datang Madinah. Bahkan ada yang bila tak dapat raudah, dia merasakan bahawasanya dia orang yang banyak dosa. Kenapa tak terpilih masuk raudah? Kenapa Nabi tak pandang dia ke? Kenapa terhalang, terhijab, macam-macam lagi. Subhanallah. Adakah ada dalil tentang fadilat dan kelebihan raudah? Adakah di sana terdapat dalil sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi tentang fadilat raudah? Adakah di sana disebut dalam hadis Nabi berkenaan dengan berbeza pahala raudah dengan dalam Masjid Nabawi? Sebab ada setengah pada kita seolahnya kalau tak dapat masuk raudah, aib. Di kalangan kita ada yang kalau tak boleh masuk raudah, sedih, rasa macam tak sempurna datang Madinah. Bahkan ada yang bila tak dapat raudah, dia merasakan bahawasanya dia orang yang banyak dosa. Kenapa tak terpilih masuk raudah? Kenapa Nabi tak pandang dia ke? Kenapa terhalang, terhijab, macam-macam lagi. Subhanallah. Jadi muslimin muslimat, perkara ini perlu kita faham dan kita jelas supaya kita tidak menjadi orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Di sana ada satu hadis yang sahih berkenaan dengan raudah daripada riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa minbari raudah min raudah ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Yang bermaksud di antara rumahku dan mimbarku adalah raudah daripada taman-taman syurga, dan mimbarku berada pada telagaku, telaga Kausar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, tempat Rasulullah dimakamkan itu adalah bilik Rasulullah, rumah Rasulullah. Kita tahu Rasulullah wafat di dalam bilik, di dalam rumahnya di atas seribaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan di tempat Rasulullah wafat itulah lalu dijadikan makam Rasulullah. Jadi raudah itu kalau tapaknya asalnya adalah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara rumah Rasulullah dengan mimbar, berapa keluasan lebih kurang? Dalam berapa kaki ya? Tak silap saya kalau kira meter ya. Lebih kurang dalam 20 meter kali Ustaz tolong cari keluasan raudah. Ada keluasan dia di antara rumah Rasulullah dengan mimbar tempat Rasulullah berkhutbah. Jadi di situlah yang disebut sebagai taman syurga. Namun tidak ada dalil-dalil yang lain menjelaskan bahawa ibadah di raudah itu pahalanya mungkin jadi 20,000 kali ganda ataupun digandakan dibandingkan dengan dalam Masjid Nabawi. Maka di sana adalah daripada alim ulama menyebutkan mana-mana salat ataupun amal ibadah yang dilakukan dalam Masjid Nabawi, sama ada di ruang salat yang umum, yang biasa ataupun di raudah, mendapat ganjaran 1,000 kali ganda. Okey, baik. Faham ya maksud di situ? Okey, 22 meter kali 2. Ya, 22 kilometer kali 2. Dan dari utara ke selatan 2 meter. Okey. Muslimin muslimat, jadi kita faham. Saya nak jelaskan begini, sekiranya ya kita diuji ataupun kita ditakdirkan Allah. Sebab bila sebut uji macam negatif sangat ya. Jika kita ditakdirkan Allah, dan uji pun bukanlah satu perkara yang negatif. Sekiranya kita ditakdirkan Allah tidak dapat masuk raudah, maka janganlah kita berfikiran dan menjadikan seolahnya terlalu buruk, terlalu negatif. Bahkan boleh jadi kerana sabarnya kita bila tidak dapat masuk raudah dan pergi ke Mekah dalam keadaan tidak dapat masuk raudah. Itulah ganjaran pahala yang paling besar yang kita bawa pulang daripada Madinah Al-Munawwarah ini.
Boleh jadi kenapa Allah tidak izinkan untuk kita masuk Raudah? Boleh jadi ya, Allah nak jaga hati kita, ibadah kita. Allah nak jaga daripada perasaan riak contohnya, takabur, ujub. Itu hanya boleh jadi. Bukan kita kata orang yang masuk itu riak, takabur, ujub. Faham ya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik sangat bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu suka dan inginkan itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kamu tidak tahu apa-apa. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, lepas solat subuh, saya duduk dah, saya cerita sikit ya apa yang berlaku, dan sebab itu saya nak berkongsi ni tentang Raudah ni. Lepas, yelah kita kan pergi awal dalam masjid semua. Pagi ni kita dirizkikan subuh kan, Masya Allah. Dan perasan tak tadi, ramai yang ketika sujud sajadah, ramai yang rukuk, perasan tak? Betul tak? Saya rasa yang sujud lebih sedikit berbanding yang rukuk. Saya tak tahu lelaki macam mana, tetapi dalam ruang solat muslimat, memang ramai yang rukuk bila Allahu Akbar berbanding sujud. Tapi kita lihatlah ada celah-celah ni sujud. Jadi sebab itu bila ada ilmu mengurangkan keraguan. Ilmu akan memberi cahaya. Ilmu memberikan ketenangan. Jadi kita bila dengar Allahu Akbar, bila ayat sajadah tu terus sujud. Siapa yang itu adalah pengalaman pertama dia? Ada dengan kita yang pengalaman pertama, alhamdulillah. Lepas selesai solat sekian-sekian, ada 2 orang wanita ni, tapi bukan jemaah kita. Kelekong sama, casing telefon sama, lepas tu sejadah sama, semua benda saya nampak sama. Dalam hati saya, kita tahulah ini jemaah Malaysia duduk sebelah saya kan. Dalam hati saya, kembar aku ni ya, semua sama kan, Masya Allah. Lepas tu saya pun minta anak saya duduk sebelah, saya nak duduk tengah-tengah antara 2 orang anak. Lepas tu, lepas siap, dia agihkan orang yang solat sekitar ni susu Nilofa tu kan. Kan ada macam-macam perisa. Rupanya beg dia orang besar, dia penuhkan susu tu. Dia bagilah dekat ni, kami anak beranak pun dapat juga, satu seorang. Siap claim tu. Ada lagi anak kat bilik 3 orang lagi. Masya Allah. Mula-mula dia tak cam, saya senyum-senyum. Lepas tu bila saya keluarkan suara, dia cam lah. Lepas tu bila tengok 2 orang wanita ni terus menangis. Saya kata, kenapa dik menangis? Tak tahu adik ke kakak kan. Dia pun kata, Ustazah, setengah hari ni kami nak pergi Mekah, tapi kami belum dapat Raudah. Kami belum dapat Raudah. Nak pergi dah ni hari ni. Kita ni hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi jangan nangis lagi lah. Dia lagi genting nak bertolak dah tengah hari ni, belum dapat Raudah. Jadi lepas tu saya tanya, ini adalah kawan baik, umur 22, 40 lebih, belum bernikah, kawan yang sangat rapat, sangat baik. Masya Allah, Allahu Akbar. Anak saya kata soulmate. Umi, mereka tu soulmate. Atika cakap, mana Atika? Ni Sarah. Saya kata, okey, soulmate ni kita kata kawan baik. Tapi dia kata, Atika lah, tak tahulah keterangan Atika. Anak saya kata, soulmate ni macam roh mereka tu macam rapat. Macam tu lah kan. InsyaAllah dia orang boleh sama-sama sampai syurga. Soulmate ni tak semestinya selalu bersama, tapi hati dekat. Itu keterangan. Dia soalannya soulmate tu lebih baik, lebih tinggi sikit kot hubungan dengan rakan sekerja ataupun. Lepas tu anak saya tanya, Umi dengar habis soulmate tak? Okay. Jadi pastikan kita ni soulmate ni. Soul tu roh kan, jiwa yang dekat, yang rapat. Sebab itu tak semestinya selalu jumpa. Walaupun jauh, kadang-kadang kita ada soulmate yang memang roh kita ini, jiwa ni dekat. Okey, Masya Allah. Jadi bila kata, Ustazah, dosa saya mungkin banyak, mungkin sebab apa saya terhijab untuk masuk Raudah, mungkin begini-begini. Lepas tu saya kata, pergi cuba try tak? Pergi buat rayuan tak? Okey, lalu dia jelaskan, dia kata, mutawif kami dan jemaah kami kata, jangan pergi minta, nanti kena marah. Macam tu lah kan. Jadi kami langsunglah tak pergi, tak cuba. Kami tunggu saja sistem ni. Sampai hari ni sistem belum buka. Lepas tu saya kata, sebagaimana kita terangkan semalam, sistem ini makhluk Allah. Betul kan? Sudah tentu ada kelemahan macam kita lah. Jadi di sini belajarlah bergantung kepada Allah. Bergantung, bertawakal penuh pada Allah.
Bila orang yang bergantung, berdoa, bertawakal, hatta sehingga dia tak dapat masuk raudah pun dia tidak akan kecewa. Sebab dia sedar bahawasanya apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Kita kalau boleh semua nak masuk raudah, membawa kenangan yang terindah. Tetapi di sisi Allah mungkin bagi pandangan Allah berbeza untuk takdir diri kita. Sebab itu jangan bandingkan dengan orang lain. Dia kata, kenapa ada orang boleh masuk 2 kali Ustazah? Kenapa ada orang mudah sangat? Kenapa kami susah? Menangis beria-ria. Subhanallah, Allahu Akbar. Tadi masa saya makan kat situ, ada jemaah kita datang. Daripada awal datang, sebelum datang lagi jemaah muslimat, kita dah makan ubat. Ubat apa? Daripada doktor ni, supaya tidak datang haid. Supaya tidak datang haid. Ini ujian bagi wanita. Ia juga satu rahmat, ya. Bila dikata, Ustazah, saya belum lagi masuk Masjid Nabawi. Makan ubat dah lama buat persiapan. Tapi Allah takdirkan datang juga haid. Okey. Jadi, muslimin muslimat, bila ada wanita ni, bila datang, saya kan pujuk orang yang tak dapat raudah. Saya kata begini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Yang 2 orang tadi tu, saya kata harapan masih ada. Pergi beratur sekarang. Buatlah salat taubat, salat hajat dan tawakal. Masuk tawakal ini, kita ni tawakal tapi tetap nak apa yang kita nak, betul tak? Padahal tawakal sebenarnya kita dah lepas sungguh pada Allah. Allah bagi, Alhamdulillah. Allah tak bagi pun, Alhamdulillah. Itulah konsep tawakal. Contoh kita berdoa anak cemerlang SPM. Lepas tu kita sebut dekat anak, tak apa, dah habis dah periksa. Tawakal lah. Tawakal. Tapi keluar Rizal, ibu ni lah meroyan dulu. Lupa dah dia sebut ayat tawakal tu. Bila dah sebut tawakal, dah serah pada Allah, yakin bahawasanya apa yang Allah tetapkan baik sahaja. Sebab itu Nabi sebut. Sungguh ajaib, Nabi kata, jiwa orang beriman. Apabila diberi nikmat, dia syukur. Apabila diberi ujian, lalu dia sabar. Dan kedua-duanya amat baik bagi orang yang beriman. Sebab itu saya nak letak mindset. Jangan jadikan seolahnya matlamat utama kita datang ke Madinah ini raudah. Raudah itu juga makhluk Allah. Sebab itu para ahli ulama kata bila sampai di raudah, ramai orang ngadap kepada makam untuk berdoa. Sedangkan kita tetap diminta untuk menghadap kiblat. Memohon semuanya kepada Allah. Berdoa semuanya kepada Allah. Tetap hadap kiblat, bukan hadap kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadap makam itu untuk apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah, kekasih Allah. Kan? Lepas tu bagi salam kepada Assalamualaikum ya Sayyidina Abi Bakrin, Sayyidina Umar, contoh. Ya, apalah ucapan bahasa Melayu pun tak ada masalah, bagi salam. Kemudian bila berdoa itu hadaplah kiblat. Allahu Akbar. Kemudian sampaikan salam orang yang kirim secara umum. Kalau tak habis masa kat situ, dah minta keluar dah. Jadi, ya Rasulullah, nak sebut aku ke, saya ke, amba ke, tak ada masalah. I ke, kan? Ya Rasulullah, saya menyampaikan salam yang dikirimkan daripada umatmu kepadaku dengan lafaz Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi bila sampai je bagi salam pada Nabi, kemudian ya kita dituntut untuk buat salat sunat. Tapi perasan tak, dapat 10 minit jadi raudahan. Siapa ada pengalaman kalau SOP ni, perjalanan 10 minit, sebab berhenti-berhenti, duduk lebih kurang 10 minit, lepas tu dia suruh keluar dah. Sebab itu kadang-kadang lama sangat duduk solat-solat, tak sempat berdoa. Tapi jangan bimbang, doa, solat itu sendiri doa. Dan seagung-agung doa adalah solat. Sebab kadang kita ni tak gerti nak berdoa, tapi Allah dah susun cantiklah doa di dalam solat. Semua bacaan dalam solat. Jangan baca ladaju, semua itu doa. Jadi ada yang confuse, Ustazah nak banyakkan solat ke banyakkan doa? Jadi mungkin soalan tu dia tak faham. Bila kamu banyakkan solat, bermaksud kamu banyakkan doa dan kamu banyakkan zikir. Sebab dalam solat ada zikir, ada doa, ada tasbih, ada semua dalam solat. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat, saya ulang lagi sekali. Jangan jadikan matlamat utama kita datang ke Madinah. Saya tak sebut Mekah sebab kita belum pergi ke Mekah. Madinah Al-Munawwarah, Raudah. Sehingga kan apabila kita tidak dapat Raudah, kita kecewa sehingga lupa betapa besarnya nikmat dan rahmat Allah telah jemput kita berada di sini. Faham ya? Lalu saya membacakan firman Allah kepada 2 orang sahabat yang menangis-nangis sebab kemungkinan besar mereka tak dapat Raudah ni.
Saya bacakan firman Allah sebagai peringatan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur kepadaku, Allah berfirman, maka kami akan tambahkan nikmat kami ke atasmu. Wa la in kafartum, sekiranya kamu kufur dengan nikmatku, maka nantikan azabku yang amat pedih. Tahap syukur ini berbeza mengikut keadaan masing-masing. Tahap syukur kanak-kanak, dewasa, tahap syukur orang soleh, tahap syukur orang alim dengan orang jahil. Jadi tahap syukur kita di sini, subhanallah, mungkin tidak cukup dengan sekadar ucapan Alhamdulillah, kita banyakkan bersedekah. Mungkin belum capai tahap syukur dengan besarnya rahmat dan nikmat Allah kita berada di sini. Maka lalu Allah berikan ujian supaya nak test betul tak kamu bersyukur sampai di sini menjadi tetamu Allah. Ribuan manusia, jutaan manusia di atas muka bumi Allah mengharapkan hadir ke sini. Jadi saya ingatkan dua orang yang bersahabat tadi, jangan jika sekiranya sampai kamu pergi Mekah, menangisi kekecewaan tidak dapat masuk Raudah sehingga lupa untuk bersyukur sebesar-besarnya telah pun berada di bumi Madinah yang kali pertama mereka sampai. Lalu saya tanyakan kefahaman, adakah beza kita bagi salam pada Rasulullah di Raudah ataupun di sini? Dia kata, yelah Ustazah, lagi dekat dengan sana, Raudah dekat dengan Rasulullah. Saya pun sebutkan tidak ada dalil. Bahkan hadis yang kita bacakan itulah hadis satu-satunya yang berkenaan dengan kelebihan Raudah. Bahkan boleh jadi orang yang mengucapkan salam daripada Malaysia, daripada sedunia, mereka lebih dekat. Sebab itu disebutkan ada orang sampai ke Raudah tapi tak jumpa Rasulullah. Yang pergi sampai Raudah dengan perasaan bangga, ambil gambar, selfie. Bukan saya kata tak boleh selfie, boleh. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, itu yang pentingnya panduan ilmu dan juga kefahaman dan juga niat. Lepas tu dia sambung lagi, Ustazah, sebenarnya kami harap dapat syafaat Nabi, nak minta dekat-dekat dengan Nabi. Saya pun sebut, tidak ada hadis Nabi mengatakan bahawasanya ataupun dalil bila minta dengan Raudah dapat jaminan syafaat Nabi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis Nabi yang sahih, Allah menyediakan untuk kita umat Nabi Muhammad mendapat syafaat Nabi setiap kali azan. Dan inilah yang ahli ulama kata antara dalil yang paling kuat untuk dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sesungguhnya barang siapa setiap kali setelah azan, dan kita ni kan duduk sini ni, azan daripada Madinah ni kan, setiap kali selepas azan lalu membacakan doa azan tu, Allahumma rabba hazihi da'wati tamah sampai akhir. Siapa tak hafal apa, boleh baca je bahasa Melayu, tengoklah YouTube ke apa, usaha ikhtiar. Jadi barang siapa yang membaca, lalu Nabi kata, maka berhak ataupun layak atau wajib baginya syafaatku. Jadi saya bagi tahu dua orang wanita yang sangat baik, bersahabat baik ni, saya kata jaminan untuk dapat syafaat Nabi Allah sediakan pada setiap kali waktu solat apabila setelah azan. Dan hadis-hadis yang lain ada lagi lah tentang syafaat Nabi. Dan Nabi sebut orang yang paling dekat denganku di mahsyar kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Tanda tak disyaratkan berselawat di Raudah atau di Masjid Nabawi, di mana-mana sahaja. Subhanallah. Dan yang terakhir saya tutup, bukan saya tutup kat sini ya, maksud saya perbualan dengan dua orang wanita di dalam Masjid Nabawi yang menangis-nangis. Dan dia kata, Ustazah, kami sebenarnya, maksudnya dia kata, mungkin cara Allah memakbulkan doa kami bukan dengan kami masuk Raudah, tetapi dengan Allah beri kami kefahaman melalui perantaraan Ustazah ni, bahawasanya hakikat sebenar datang di sini adalah nak dekat dengan Allah, nak dekat dengan Rasulullah. Sama ada melalui jalan tidak masuk Raudah ataupun tidak. Boleh jadi kerana tak masuk Raudah, mereka ni nangis basah. Subhanallah. Boleh jadi kerana Allah tidak izinkan masuk Raudah itu membuatkan hati itu jadi sayu, sedih, jadi makin dekat dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, masya-Allah, wanita di kalangan kita yang dalam ujian uzur dan kedatangan haid, walaupun dah makan ubat daripada Malaysia, tapi tetap sebab dah waktunya Allah tetap izinkan untuk keluar. Dan mungkin ada masalah begini di kalangan wanita. Saya bagi tahu wanita ni, saya tak ingat dah muka mana ya, tak apa, tak perlu tahu.
Saya bagi tahu ada orang dapat pahala solat dalam masjid, dia pun macam sedih kan. Dapat pahala baca Quran, dapat pahala iktikaf. Tetapi kamu kena tahu firman Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berfirman yang bermaksud sesungguhnya pahala sabarlah yang akan mencukupkan tanpa dihisap. Untuk mencukupkan tanpa dihisap untuk kita masuk syurga. Jadi kamu pula mengumpul pahala sabar dan redha. Daripada awal sampai sekarang belum dapat masuk Masjid Nabawi. Dan boleh jadi pahala kamu lebih besar daripada kami yang masuk iktikaf, masuk masjid, duk ambil gambar dan sebagainya kan. Boleh jadi pahala kamu lebih besar dan kamu dipandang. Dan boleh jadi dia bimbang takut umrah pun tak dapat. Dan jika kita betul-betul sabar dengan segala ujian, kita tetap dicatat sebagai umrah mabrurah walaupun tidak dapat. Allahu Akbar. Dan untuk yang terakhirnya, muslimin muslimat, saya ingin membacakan satu lagi hadis Nabi SAW, hadis yang sahih ya. Yang inilah yang terakhir saya sebut kepada dua wanita sahabat baik tu. Masya Allah, sebuah hadis Nabi SAW yang mana Nabi bersabda, sesungguhnya barang siapa yang menginginkan dengan sungguh-sungguh, bukan saja-saja ya, bukan pada mulut, pada lidah, tapi dengan hati, yang menginginkan kematian yang syahid di medan perang, namun ditakdirkan Allah mati di pembaringan, maksud di atas tilam dalam rumah contohnya, dia tetap akan dicatat sebagai kematian yang syahid. Daripada hadis ini, para alim ulama bahaskan lagi, dia menjadi satu perkara yang umum. Jadi insya-Allah kita nekat nak masuk Raudah, nangis-nangis kan, sekiranya Allah uji. Sebab sekiranya ni bukan dia untuk akan datang tak ada masalah kalau sebut sekiranya. Yang lepas tu yang dilarang. Yang kalau perkara lepas, kalaulah adik tak balik, mak masih ada lagi. Sebab adik lah ni mak jadi berjangkit COVID. Faham ya? Kalau sebut yang lepas, kalau itu dilarang. Tetapi bila kita sebut akan datang, itu hanya untuk membetulkan mindset dan buat persiapan mental kita. Sekiranya Allah uji tidak dapat masuk Raudah, Allahu Akbar. Tetapi kerana niat dan nekat yang kuat, insya-Allah walaupun tak masuk, kita umpama dicatat pernah berada di taman syurga yang Nabi sebut. Di antara rumahku dan juga mimbarku adanya taman syurga. Allahu Akbar.